Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya juga kebetulannya ingin merujuk kepada butiran 02-300 Jalan-Jalan Luar Bandar. Seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Sadun tadi, berkenaan penemuan oleh dalam laporan Ketua Audit Negara 2011 berkenaan peruntukan yang diberi untuk projek membina dan naik taraf jalan luar bandar di negeri Sarawak. Datuk Pengurusi, saya tidak akan mengulangi apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batang Sadung berkenaan penemuan audit di mana secara panjang lebar di mana didapati projek 101 projek yang telah siap, 38 projek itu 37.6% adalah lewat, dan 74 projek yang sedang dilaksanakan setakat 31 hari bulan Disember 2011, didapati 13 projek iaitu 17.6% yang bernilai 229.27 juta adalah projek sakit. Pasal yang ingin saya tanya kepada pihak kementeriannya, mengapakah boleh berlaku situasi sedemikian, dan agensi pelaksana untuk program projek ini yang diperuntukkan sebanyak 1.7 bilion ini, agensi pelaksana adalah JKR Sarawak dan JPS Sarawak. Situasi ini sebenarnya tidak langsung boleh berlaku sebab pihak kementeriannya mempunyai satu bahagiannya di mana saya nampak dalam putiran buku belanjawan ini, iaitu satu putiran 011400 pembangunan dan pemantauan projek, di mana aktiviti di bahagian ini adalah untuk memantau projek-projek yang di bawah kementerian ini untuk memastikan ia dilaksanakan dalam tempo yang sewajarnya dan berjalan dengan lancar. Saya baca membantu melaksana dan memastikan projek pembangunan di luar bandar mengikut perancangan peraturan yang telah ditetapkan dan lain-lain fungsi yang lain. Bukankah sudah ada satu bahagiannya di mana ia menjalankan peranan sedemikian memastikan projek di bawah kementerian dapat berjalan dengan lancar dan dengan berkesan, tetapi kesannya kita membaca dalam laporan audit penemuan projek yang lewat, yang sakit dan juga tidak mengikut kontrak serta tidak mengikut spesifikasi. Datuk Pengurusi, saya tidak tahu sama ada Datuk Pengurusi ada meneliti laporan audit di mana muka surat 258 berkenaan salah satu projek naik taraf jalan, di mana projek jalan telah dinaik tarafkan, dilebarkan, tapi jambatan yang sedia ada itu tidak dilebarkan. Datuk Pengurusi, kalau lihat muka surat 258, ini ada gambar. Jadi ini mengakibatkan jalan yang telah dilebarkan seluas macam ini, jambatan yang ada sedia adalah setengah daripada kelebaran jalan yang telah diluaskan, Datuk Pengurusi. Ini sangat, ini apa perancangan? Ini bermakna tiada perancangan yang teliti yang dilaksanakan apabila peruntukan diberi. Dan maklum balai yang diperolehi adalah bahawa kekurangan peruntukan terhad. Tapi Ketua Audit kata keadaan jalan sedemikian akan menimbulkan berlakunya kemalangan sebab pengguna jalan berjalan seluas macam ini sudah naik taraf jalan bagus, tapi apabila sampai ke jabatan dia setengah kelebaran jalan yang telah dinaik taraf. Datuk Pengurusi, ini saya rasa pihak kementerian harus menjawab berkenaan perkara ini. Tadi saya kata ia langsung tidak boleh berlaku dan di mana saya nak tahu projek-projek yang sedang dilaksanakan, apa tindakan untuk memastikan kita tidak akan lihat penambahan projek-projek yang lewat jadual atau projek yang sakit berterusan berlaku. Dan di dalam bajet ini diperuntukkan 1.192 bilion untuk jalan-jalan luar bandar. Bolehkah pihak kementerian mensasarkan sifar kelewatan pelaksanaan projek yang telah dijadualkan dan juga projek sakit? Kalau ini mampu dilaksanakan, saya rasa ia adalah betul satu transformasi
yang hebat oleh pihak kementerian ini. Tapi kesalnya peruntukan jumlah yang besar. Sebelum ini kita tidak menampakkan perancangan yang teliti Datuk Pengerusi. Dan saya juga ingin menyentuh satu perkara Datuk Pengerusi. Apabila saya membaca laporan audit berkenaan penemuannya di bawah projek yang dijalankan oleh kementerian ini, di bawah kementerian ini itu program di bawah projek Acropolitan di bawah program lonjatan mega luar bandar, di mana bajet ini 02404 juga ada diperuntukkan sejumlah 49 juta. Dan di bawah saya memetik beberapa ya Datuk Pengerusi ya. Ini tentu akan menarik minat Datuk Pengerusi. Di mana di antara program-program yang diadakan adalah Datuk Pengerusi adalah di mana projek ladang sejahtera getah, projek Acropolitan di Pulau Bangi yang dilaksanakan oleh Felcra, diperuntukkan 27.6 bilion, tapi belanjakan 33.45 juta. Datuk Pengerusi, apa penemuan laporan audit ini? Penemuannya adalah didapati getah yang telah ditanam tersebut mengalami masalah pertumbuhan sebab mendapati tanah yang digunakan getah yang ditanam di atas tanah tersebut adalah pertakung air dan berbatu-batan. Tidak sesuai. Ini projek dijalankan oleh Felcra, Datuk Pengerusi. Felcra Berhad. Diperuntukkan 27 juta tapi belanja 33 juta sebab apa? Sebab dapati akhirnya getah itu tidak dapat tumbuh dengan sebaiknya sebab ladang itu menakung air berbatu-batan sebab kedudukan geografi pulau tersebut adalah tetap terdedah kepada tiupan angin kencang. Dan mereka telah mengambil tindakan penyelenggaraan dan pemulihan susulan oleh pihak Felcra. Bukankah perkara ini sepatutnya penelitian kesesuaian tanah, kesesuaian tempat sepatutnya telah dijalankan lebih awal. Dan kita tengok ini adalah pembaziran. Datuk Pengerusi audit kata dapati projek ini adalah kurang berdaya maju. Tujuan sasaran ini Datuk Pengerusi adalah untuk membantu agar peserta boleh ditingkatkan pendapatannya daripada 300 kepada 1,800. Ini adalah membantu peserta yang miskin tegah ini. Tapi tengok peruntukan sedemikian untuk projek yang kurang berdaya saing, berdaya maju. Dan Datuk Pengerusi, perkara projek yang kedua yang antaranya adalah muka surat 242. Projek ternakan ikan dalam sangkar. Datuk Pengerusi, saya sangat terkejut. Ia juga dilaksanakan Felcra, diperuntukkan 11 juta dan sasarannya lah 336,000 kilogram ikan. Ikan jenis sangka ikan kerabu harimau atau jenahak emas untuk pasaran ekspor ke Hong Kong dan China sebanyak 336,000 kilogram sasarannya. Okey, daripada 400 sangka ikan kerabu harimau atau jenahak emas. Pasaran ekspor Hong Kong dan China. Apa berlaku Datuk Pengerusi? Ia dilaksanakan Julai 2009 dengan nilai kontrak 7.49 juta oleh anak syarikat Felcra Berhad, Felcra Agro Industri Sundian Berhad. Datuk Pengerusi, selepas itu bulan Ogos 2010 Kementerian memberi arahan hentikan projek. Sebab apa? Dapati ikannya kerabu harimau yang hidup setakat Ogos 2010 sangat rendah. Hanya 6,160, itu 8.2% daripada 75,109 ekor yang dimasukkan dalam sangkar. Only 8.2% ikan berjaya hidup di dalam sangkar. Datuk Pengerusi, ini diperuntukkan nilai kontrak 7.49 million dengan izin Datuk Pengerusi. Dan audit kata dapati anak syarikat Felcra Berhad ini kurang pengetahuan dan kemahiran untuk menjalankan projek ternakan ikan. Tapi mengapakah diberikan kepada Felcra Berhad ini dan anak syarikat yang melaksanakan projek ini kalau mereka tiada kemahiran? Datuk Pengerusi,
Dan dapati mereka tidak mempunyai pengetahuan kemahiran, tidak dapat mengesan penyakit, punca jenis penyakit dan memberi rawatan yang sewajarnya kepada ikan-ikan ini. Jadi ikan masukkan dalam sangka yang berjaya hidup 6,000 ekor saja daripada 75,000 ekor. Gulung dalam 2 minit. Ya, satu pengungsi. Dan bangunan yang dibina untuk projek ini akhirnya diminta untuk buat apa Datuk Pengungsi? Tukar jadi rumah Bulung Walik. Datuk Pengungsi ditukar jadi rumah walik. Ada maklum balas dari laporan selepas itu ada maklum balas. Bukankah ini pembaziran apabila ini perkara ini pembaziran ini boleh dielakkan dari awalnya? Kalau Velcra berhak anak syarikatnya tidak mampu melaksanakannya, mengapa ia boleh dipilih? Datuk Pengungsi menjadi agensi pelaksana dan juga ada ladang komersial. Laporan audit kata tanam nanas, dapati akhirnya apa masalah? Tanah tidak sesuai. Sudah tanam nanas, dapati tanah muka bumi kurang sesuai. Apa buat? Tukar jadi tanam pisang dan lada hitam. Datuk Pengungsi. Dan juga ada projek-projek yang lain saya tak ada masa. Saya sangat kecewa ya. Walaupun peruntukan yang begitu besar diberi itu semua wang yang rakyat. Tapi kita tengok penemuan laporan audit ini menyatakan perancangan yang tidak teliti, projek yang tidak berdaya tahan, yang kurang maju. Ini satu pembaziran yang sangat besar yang boleh dielakkan. Saya nak tahu apa tindakan yang telah diambil, tindakan susulan diambil. Jangan ulangi apa maklum balas dalam laporan audit ini. Ini peruntukan tambahan akan diluluskan dalam bajet 2013. Bagaimana untuk mengelakkan perkara sedemikian pembaziran keterusan ini berulangi? Saya mahu tahu. Dan apakah tindakan ada pegawai yang dipertanggungjawabkan ke atas kelemahan-kelemahan, kecuaian yang telah timbul ekoran daripada penemuan laporan audit ini. Jangan bagi jawapan yang saya telah tahu, yang saya telah baca dalam laporan audit. Itu maklum balas kementerian. Itu saja, ribuan terima kasih Datuk Pengungsi.